Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB yang dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Kamu tidak sekali-kali akan mendapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Mudahnya amalan, besarnya ganjaran. Itu tajuk kita pada hari ini. Jika dahulunya kita sering melihat dan juga mendengar orang mewakafkan tanahnya untuk dibina masjid, pusat tahfiz maupun tanah perkuburan. Tapi bagaimana pula dengan isu hari ini? Adakah ibadah wakaf itu hanya sekadar memberikan tanah untuk dibangunkan untuk tujuan kebaikan dan berbakti kepada ummah dan agama? Namun bagaimana pula bagi mereka yang tak ada harta, tiada harta? Adakah mereka tidak layak untuk berwakaf? Tak ada rumah, tak ada tanah, tak layakkah untuk berwakaf? Dan hari ini di studio kita bersama dengan orangnya, ahlinya, Profesor Dr. Muhammad Akram Laldin, pengurusi ASNB Wakalah Sdn Berhad. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Selalu kadang-kadang kita forum online saja, tapi kali ini kita forum bersama. Dan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlinya, dan ahlinya ada bersama dengan kita. Dan bersama dengan kita juga selebriti jemputan kita pada hari ini, juga usahawan bersama kita, Tia Arifin. Apa khabar, Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi Prof, kita nak mula sedikit dengan Prof ni. Sebab orang dah sebut mudahnya amalan, besarnya ganjaran. Sebelum kita mulakan perbincangan kita hari ini, Prof, kita nak saksikan terlebih dahulu playback ini. Golongan-golongan orang susah ni nampak dapat terbela lah kan. Macam kita zakat kan. Semua orang Islam kan semua kena buat zakat emas apa semua, supaya golongan-golongan yang orang tersusah ni terbela lah. Pertama untuk kita lah. Itu salah satu saham akhirat kita lah. Bila kita dah tak ada, itu paling penting lah. Yang kedua untuk untuk orang lain lah, untuk orang lain, untuk infak untuk orang lain, untuk orang lain lah. Satunya, kalau saham dunia kita boleh masuk apa sahaja instrumen pelaburan, tetapi untuk saham akhirat, wakaf adalah salah satu metod instrumen saham yang mana dia berkekalan sehingga ke hari kiamat. Okey, wakaf ni bagi abang sebagai satu pelaburan kita untuk di sana nanti, untuk di akhirat nanti. Berwakaf adalah salah satu saham untuk kita di akhirat lah. Jawapan tu kita dengar pun bagus-bagus jawapan tu. Macam-macam pandangan lah tentang wakaf ni. Jadi Prof, sebenarnya kita nak tahu tentang apa sebenarnya dengan wakaf. Kenapa perlu berwakaf? Dan kenapa kita kempen hari ini pun program dia dengan tajuk wakaf? Kenapa kita galakkan orang berwakaf? Alhamdulillah. Terima kasih Imam. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hujung di bulan Ramadan ni. Sama-sama kita mencari peluang untuk melakukan yang terbaik. Tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan, dan sebab tu kita kata bila kita sebut tentang wakaf ni, sebenarnya banyak khazanah yang tersirat di belakang wakaf ini sebenarnya. Dan kalau kita tengok dari segi pentakrifan ulama terhadap wakaf ni sebenarnya adalah satu proses di mana kita memindah milikkan harta kita. Dan harta ni biasanya kalau kita kata kita berjual beli dan sebagainya, kalau kata saya jual something pada imam, saya pindah milikkan barang pada imam, kemudian saya dapat timbal balik kan. Itu jual belilah, transaksi jual beli biasalah. Tapi wakaf ni kita pindah milik, tetapi milik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Urusan kita dengan dan Allah.
akan ada mutawali yang diberikan kita kata untuk menguruskan harta wakaf itu. Dan istimewanya wakaf ini kita kata satu lagi ialah ianya bersifat berterusan. Kita selalu dengar tentang amal jariah kan? Ya. Nabi kata iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Sadaqatun jariyah wal ilmu alladhi yantafa biha wa waladun salih yad'u lah. 3 perkara. Salah satu daripadanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Maknanya itu sedekah yang berterusan. Wakaf ini adalah salah satu daripada jenis sedekah yang berterusan. Bila sebut jariah itu lebih dekat dengan maksud wakaf. Wakaf. Jadi cuma orang mungkin confuse. Apa maksud wakaf, apa maksud sedekah, kan macam-macam lah. Jadi mungkin Prof boleh bagi perbezaan sedikit antara wakaf dan juga instrumen-instrumen lain ini. Okey. Apabila kita bersedekah kan, kita memberikan sesuatu kepada golongan yang memerlukan. Itu sedekah. Kan? Pada orang fakir, orang miskin, orang yang memerlukan, kita bagi. Itu pun kita pindah milikkan harta kita juga kepada mereka yang memerlukan. Tapi bila kita sebut tentang wakaf tadi, sebagaimana yang saya sebut, wakaf ni satu, manfaatnya bukan hanya terhad kepada golongan yang miskin ataupun golongan yang kurang berpendapatan dan sebagainya, tapi manfaatnya boleh dinikmati oleh sesiapa saja. Ya. Hatta orang bukan Islam pun boleh menikmati manfaat daripada wakaf. Okey. Kemudian bila kita sebut tentang wasiat contohnya. Wasiat ini adalah pemberian juga, tetapi pemberian yang diberikan oleh seseorang itu yang mana ianya dilaksanakan selepas seseorang itu dah meninggal. Itu wasiat. Hadiah, kita kata hadiah ni satu yang digalakkan oleh Islam. Nabi SAW sebut dalam hadis tahadu tahabu. Kan Rasulullah suruh kita bagi hadiah sebab bila kita bagi hadiah ni orang dapat hadiah dia seronoklah kan. Betul. Jadi itu akan mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi hadiah ini kita berikan kepada mereka-mereka yang kita nak mengeratkan hubungan, orang yang kita sayang, orang yang kita kasihi. Semua-semua tu walaupun dia kita kata dia punya ciri itu sama dengan wakaf, ada pemindahan milik, tetapi dalam wakaf kita kata pemindahan milik itu berterusan dan kita kata ianya adalah satu yang dia punya modal dia ataupun pokok dia berkekalan. Akaun tu berjalan lah. Walaupun kita dah meninggal, akaun bagaikan sungai yang mengalir. Itu nama wakaf, habas ta'aslaha. Dia mengekalkan harta tersebut. Jadi Prof orang mana Prof? Saya daripada Johor. Orang Johor Prof. Allahu Akbar. Okey, kita nak tanya orang, saya pun kena tanya balik ni. Tia orang mana? Tia daripada Indonesia. Tapi memang dah stay dekat sini dah 6 tahun, 7 tahun. Subhanallah. Saya baru tahu. Okey. Cuma nak tanya Tia, tadi dah dengar macam-macam? Dah. Hibah, wakaf, betul, sedekah, apa lagi? Wasiat. Okey, dalam banyak-banyaklah instrumen kita kata ibadah memberi. Dalam banyak-banyak ibadah pemindahan harta ini, Tia pilih yang mana satu? Okey, sebenarnya kan apa yang Tia dengar daripada Prof, semua benda tadi sebenarnya bagus kan. Of course Tia pun sedekah pun bagus kan. Tetapi ketika Tia mendengar lagi penjelasan Prof tentang wakaf, Tia lebih macam lebih interest, lebih macam tertarik kan. Means apa, sebenarnya kita boleh buat sesuatu yang berkepanjangan kan Prof. Cumanya kan bagi Tia macam mungkin Tia sendiri atau mungkin yang tengah menonton yang mungkin mereka kurang pendedahan tentang wakaf tersebut kan. Macam Prof tadi, Tia pun ada soalan ni sebenarnya Prof. Boleh tanya Prof? Boleh. Okey, di wakaf ni kan Prof, adakah amountnya tu ditentukan atau mungkin kalau orang berfikir tadi kan wakaf dia kena ada harta tanah kan, which is tadi besar. Mungkin kita kata imam tadi, macam mana yang orang yang tak ada harta tersebut? Macam mana wakaf pula Prof? Adakah dia kena certain amount ke macam mana? Kita akan kupas Prof. Soalan ni soalan favourite tau dia. Memang kalau tidak betul, kalau kita tak ada tanah, tak ada rumah, macam mana kita nak wakaf? Tapi hari ni tiba-tiba ada orang sebut wakaf tunai. Cash pun boleh wakaf. Lagi kita akan kupas ni. Kita ada wakaf saham dan wakaf amanah saham. Nanti kita unit amanah pun boleh wakaf sekarang. Ya, lagi kita akan cerita tentang unit amanah pun boleh wakaf. Jadi sebelum kita teruskan, kita berehat seketika. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad.
Bertemu kembali dalam Bicara Maqasid PNB. Kita sedia maklum, ibadah wakaf ni bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Namun, okey Prof, ini sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya bagaimana bermula adalah kisah dengan Omarnya, tanah di Khaybar, macam-macam. Tapi bagaimana wakaf ini berlaku zaman Nabi ketika itu? Mungkin Prof boleh cerita sedikit keadaannya, sahabat-sahabatnya. Sebab sahabat ni dinamik. Semasa zaman Rasulullah SAW, kalau kita tengok, sememangnya kita kata wakaf ni adalah satu instrumen yang begitu popular sekali lah. Okey, dan kalau kita tengok sahabat, kebanyakan sahabat mereka berusaha untuk memberikan wakaf, dan itulah kita kata sifat sahabat itu sendiri. Mereka suka untuk memberi, kan? Hatta ada sahabat bila ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, dia kata aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sahabat begitu pada mana berkobar-kobar kita kata untuk infak, dan banyak contoh kita kata, antaranya Sayyidina Omar di Khaybar, kemudian Sayyidina Osman, itu antara yang terawal lah kita kata. Sampai hari ini? Kan? Sampai hari ini. Kita pergi umrah manfaat dia. perigi yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman di Madinah sampai hari ini, manfaat itu masih ada. Jadi kita boleh bayangkanlah 1400 tahun yang lebih kita kata dia. Sahabat dah tak ada dah, tetapi wakaf yang mereka buat tu manfaat dia sampai hari ini. Pahala tu berterusan dah. Mana tu duk berjalan kata benda dia punya akaun tu duk berjalan. Betul. Sampai kiamat, selagi mana ada manfaat, selagi itulah akan adanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala, kan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita pun kalau tak sahabat pun bawah-bawah pun kita dengar Al-Azhar University, kan? Kita dengar macam-macam. Even wakaf Cik pun. Ini wakaf yang wakaf juga. Tetapi berpanjangan sampai hari ini. Jadi Prof, pada tahun 60-an hingga 90-an lah, kita biasa mendengar orang wakaf ni, wakaf tak ada benda lain. Wakaf masjid, tanah perkuburan, sekolah agama. Seolah-olah hanya orang yang berada saja, orang yang kaya saja boleh berwakaf. Mungkin tanggapan itu berterusan sampai hari ini. Dan sebegitulah kita tengok, ada sebahagian anggap kalau tak ada harta taklih tu, rumah, tanah tu, sampai bila-bila kami takkan wakaf. Jadi mungkin Prof boleh bagi tahu, mungkin kita di sini ada peluang untuk berwakaf walaupun kita bukan di kalangan orang yang berada. Mohon percaya, Prof bagi sedikitlah, bagi semangat sikit orang kat luar tu. Ini nak sebut tentang dinamik fiqh tu sendirilah. Ya. Dinamik fiqh tu sememangnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lama-lama, kan, perbincangan ulama kita kata dalam kitab klasik, mereka hanya membincangkan berkaitan dengan wakaf terhadap harta yang tak boleh dialih lah. Tanah, yalah. Kita kata kalau kita tengok ijtihad ulama di masa yang lalu tu, kan, dia lebih bertumbuh kepada sebab wakaf ni konsep dia manfaat itu mestilah berterusan. Jadi pada masa itu manfaat yang berterusan mestilah terhadap aset-aset yang tak boleh dialih, kan, tanah kita kata, bangunan dan sebagainya, sebab dia duduk situ lama. Jadi boleh digunakan lama, boleh dimanfaatkan lama. Jadi dia punya manfaat tu berterusan, kan. Tapi kalau kita tengok dinamik fiqh ni, kita kata sekarang ini kita kata bukan setakat harta tidak alih saja yang memberikan manfaat yang berterusan, tetapi harta yang alih pun boleh. Contoh kita kata cash, kan, bila kita bagi wakaf untuk sesuatu tujuan kita kata, maka amount pokok yang kita bagi itu akan kekal di situ, dilaburkan, kemudian pulangan daripada pelaburan itu digunakan untuk tujuan kebajikan. Setiap tahun pendapatan yang dijana akan diberikan untuk tujuan kebaikan. Jadi tabung wakaf itu dia kekal, kan? Dia kekal walaupun seorang tu dah meninggal, tapi dia punya jariah itu masih di situ lagi. Kebijaksanaan fuqaha, para ulama melihat keadaan macam-macam hari ini. Wakaf taurik, wakaf khadamat, macam-macam. Sebab saya pernah dulu orang cerita, kalaulah mak ayah kita bagi bangunan, budak tahfiz duduk, bangunan tu rosak, siapa nak repair? Tiba-tiba bumbung jatuh, kena pelajar tahfiz. Nak saman siapa? Takkan nak saman Allah. Sebab itu tawakal, kan. Jadi benda itu perlu dilihat. Jadi mungkin Tia nak cerita sikit kat kita semua. Tia faham wakaf tu sendiri macam mana? Yang selama ni lah yang Tia tak faham. Okey, so selama ni Tia hanya tahunya wakaf. Dia tak tahu bawah-bawah-bawah itu apa, kan. Dia tahu wakaf tu dia macam
dalam bilangan yang besar kan. Contoh tadi macam Prof cakap tanah lah, rumah kan, bangunan kita wakafkan. Tetapi makanya that's why lah kenapa adanya program ni kita baru terbuka mata, oh ternyata boleh juga orang-orang yang biasa atau orang yang mereka ada yang mereka nak wakafkan kan. Dan juga kan Prof, macam wakaf tu sendiri kan Prof, Tiap tanya ni, kalau misalkan wakaf ni, adakah niat tu, kan kalau kita nak wakafkan, contoh kalau kita nak wakafkan, adakah niat tu Tia hanya boleh buat keseorangan atau niat tu boleh Tia dengan keluarga sekali? Okey, dia bergantung kepada aset tu lah. Sebab bila kita sebut tentang wakaf ni, kita mewakafkan apa yang kita miliki. Kalau sekiranya aset itu kita miliki, maka wakaf itu untuk diri kita, kan? Tapi kalau sekiranya pemilikan bersama, contohlah, saya bagi contoh kan, kadang-kadang ada orang yang dia ada harta pusaka, kan? Cuma mereka lah kadang-kadang adik-beradik sibuk dan sebagainya. Betul. Jadi mereka tak boleh nak uruskan dan sebagainya, dan semua bersepakat, okeylah katalah rumah mak Pusaka ayah tu ni kita wakafkan lah. Tak payah nak Untuk tujuan tukar-tukar tertentu. nama bahagi-bahagi pening kepala, Tak wakaf payah terus. bagi-bagi, kita wakafkan. Bila wakaf macam tu, kita kata insya-Allah semua adik-beradik, semua waris yang ada hak ke atas harta itu akan mendapat manfaat, akan dapat insya-Allah pahala daripada Allah Taala yang berterusan selagi mana harta itu ada di situ. Jadi dia boleh dalam bentuk individu ataupun kelompok. Tetapi berdasarkan kepada pemilikan harta itu sendirilah. Kan begitu. Kan? Faham, menarik sebenarnya. Banyak belajar. Jadi kalau kita Tia, selalu orang tengok macam nanti dah berumur sikit barulah nak wakaf tanah kan. Nanti nak mati, nanti barulah nak wakaf rumah kan. Tak. Kita muda-muda sekarang dah boleh dah Tia. Betul Prof. Jangan tunggu. Betul. Lagi orang muda macam ni pun kita sebenarnya tak tahu. Bukan kita tak nak sebenarnya Prof, tapi kita tak tahu. Tak ada siapa yang bagi tahu. Betul. So baiklah kalau misalkan tahu benda ni, so kita boleh prepare awal. Itulah. Betul kan Prof? Dan alhamdulillah sekarang ni banyak instrumen yang ada, dan kami di PNB pun kan menyediakan instrumen kita kata kepada pelabur-pelabur yang ingin mewakafkan harta mereka kita kata untuk tujuan yang baiklah insya-Allah. Ni yang penting ni sebenarnya pencerahan, dan yang pentingnya sebenarnya ilmu. Kadang-kadang orang ada duit tapi dia tak tahu sebenarnya boleh begini. Ramai sebenarnya tak tahu wakaf tunai, masih lagi ramai tak tahu. Sedangkan ada orang wakaf mesin dialisis, wakaf aircon. Dia dah nampak nak kena wakaf masjid sebiji. Wakaf kapet pun dah ada. Wakaf di hospital. Macam-macam. Subhanallah. Ini macam-macam kita kata kan. Alhamdulillah. Atas sebab itulah kita sebenarnya ada banyak soalan lagi Prof dengan Tia kita nak tanya lagi ni. Tetapi kita saksikan terlebih dahulu playback ini. Ya, saya ada tengok dalam beberapa iklan, dan ada juga iklan di radio yang saya rasa baru tahun ni saya dengar untuk berwakaf di sahamkan wakaf kita. Itu tahu. Tahu. Oh, saya tak tahu pula. Beli Ini saya baru tahu lah ni kalau awak cakap ni. Okey, right. Itu saya belum tak tahu lagi. Wakaf unit amanah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tadi kan ada yang kata saya baru hari ni baru tahu ni. Jadi ni orang dia. Okey, Prof Akram. Okey, detailkan tentang proses operasi wakaf ASNB ni. Ini menarik bunyinya. Wakaf amanah saham. Ini pun salah satu daripada dynamic fake tadi yang kita bincangkan. Kita adakan satu skim yang kita namakan skim wakaf ASNB. Mana-mana unit ASNB yang dipegang oleh mana-mana pelabur, mereka boleh mewakafkan unit mereka. Kalau katalah saya ada pelaburan 100,000 contohnya di dalam salah satu daripada unit amanah. Jadi saya boleh melaburkan 1,000 daripada 100,000 tu saya boleh wakafkan. Pulangan daripada dana itu, itulah yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan yang lain. Jadi amount macam tadi 1,000 tu kan, 1,000 tu kekal dalam tabung wakaf. Walaupun seorang tu dah meninggal, duit tu masih di situ lagi, berterusan jariah dia insya-Allah. Dengan teknologi yang kita ada, kita boleh berwakaf, sama ada pergi ke kaunter ASNB pun boleh,
kita melalui apps My ASNB Pun pun boleh. kita boleh berwakaf, website kita dan sebagainya kan. Kalau buka apps ASNB tu, buka-buka aja depan tu ada wakaf dah. Nampak dah. Jadi tekan je, insya-Allah boleh kita berwakaf. Kan. Jadi mudah sekali kita kata, tak susah untuk kita nak berwakaf. Tambah pula PNB ini ataupun ASNB mudah cair. Nak keluar masuk senang. Kemudian jaminan pula bawah kerajaan. Ini satu benda yang sangat menarik sebab orang mungkin dia ada lebihan. Orang masuk ASNB ni kadang-kadang dia tak tengok langsung pun berapa banyak dia ada. Dia tanya tahun ni dapat berapa. Dia tanya aja tahun ni dapat berapa. Tapi rupa-rupanya ada satu platform untuk dia salurkan khas untuk wakaf. Dan kita pada hari ini kita ni mudah sebab depan mata kita nampak benda itu. Dan mudah untuk kita klik dan mudah untuk kita join. Cuma Tia, saya nak tanya sebelum datang ke sini, cerita wakaf ni, ada tak tanya siapa-siapa? Tanya orang-orang, adik-beradik ke, kawan-kawan ke tentang wakaf. Nak datang program wakaf ni. Yes. Sejujurnya betul kan, awal-awal wakaf kita familiar tetapi dia tak familiar dengan detail apa tadi yang Prof bagi tahu kan. Dan Tia rasa juga benda ni dah tahu ni, so Tia sebenarnya excited juga kan nak kongsi juga dengan keluarga ahli keluarga. Sebenarnya kita boleh berwakaf tunai sekarang dan mudah pula tu kan Prof kan. So sebenarnya tak ada lagi alasan untuk orang yang nak beribadah dan juga beribadah tu berterusan jariah kan Prof. Insya-Allah kan. Dan kalau kita tengok ciri wakaf ni kan, ianya satu bila kita dah bagi tu kita tak boleh ambil balik lah. Kan? Ini kita bukan kita buat bisnes dengan Allah tak? Kan? Walaupun mudah cair, walaupun ASN mudah cair dia nak ambil balik. Makna tu bisnes ni bisnes akhirat insya-Allah. Kan manfaat dia bila kita dah meninggal nanti insya-Allah kita akan dapat. Jadi bila kita dah bagi kita tak boleh ambil balik lah. Kan? Mestilah apa ni wakaf muabbad kita panggil. Wakaf yang berkekalan. Saya cakap terang Prof. Saya ceramah di masjid lah contoh. Saya sebut tuan-tuan dan ada orang nak wakaf begini. Orang cepat. Wakaf ni orang cepat lebih daripada infak. Sebab orang tahu dia lama. Betul. Tapilah kan. Ni Prof kena bagi pencerahan sikitlah. Bila orang sebut wakaf kepada ASNB, orang skeptikal sikit. Baik aku wakaf sendiri. Daripada wakaf ke SNB, entah ke mana pergi ni. Ini betul Prof. Kadang-kadang orang yang ada hitam putih itu orang tak confident, yang tak ada hitam putih lebih orang confident. Jadi Prof mungkin bagi pencerahan sikit, bagi confident kepada orang sebagai mutawali, orang yang menguruskan harta wakaf daripada Majlis Agama Islam ni. Ke mana pergi, macam mana prosesnya, macam mana dia punya accountability dia. Mungkin Prof bagi semangat untuk orang di luar. Macam mana sebenarnya proses wakaf saham ini, wakaf amanah ini? Satu kita kata PNB sebagai satu entiti korporat yang menguruskan pelaburan mempunyai pengalaman yang begitu luas kita kata dalam pelaburan. Begitu juga kalau kita tengok aspek-aspek pematuhan ataupun yang kita namakan sebagai governance kita kata kan. Ini satu aspek yang memang kita tekankanlah. Makna tu segala sesuatu yang kita nak buat, kita buat dengan teliti dan akan ada mereka-mereka yang lihat apa namanya check and balance tu adalah kita kata untuk memastikan apa yang kita lakukan itu menepati satu syariah. Of course kita kata itu kita tak boleh kompromi lah. Dari segi syarak kita mematuhi syarak dan kita ada penasihat syariah kita yang memberikan nasihat kita kata. Begitu juga dari segi governance-nya kita mempunyai garis panduan yang begitu ketat sekali untuk memastikan bahawa dana yang kita dapat itu kita uruskan dengan baik dan kita berikan dengan baik. Sebab itu kita kata dalam kita menguruskan wakaf, dana wakaf ni, di sana ada satu jawatan kuasa bersama antara amanah saham wakalah dan juga Majlis Agama Islam wilayah. Dan insya-Allah kita akan menguruskan dengan terbaiklah melalui mekanisme yang ada kita kata di dalam syarikat. Maksudnya kita sebenarnya benda ini clear. Orang boleh nampak. Ada orang luar pula boleh pantau. Tetapi apa lagi yang meragukan kita? Kalau kita nak melabur, kita cari mana yang paling baik, mana yang paling banyak dividen. Kenapa kita tidak berwakaf di satu tempat yang memang ada bukti-bukti, penjelasan dan keyakinan dan
amanah saham ataupun wakaf amanah saham PNB ini salah satu wakaf yang terbaik. Yang mungkin kita boleh katakan sebagai satu saluran untuk kita sama-sama support dan kita berikan kerjasama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita berehat seketika. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya ada soalan nak tanya kat Prof, nak tanya dekat Tia. Kita saksikan terlebih dahulu sketsa ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ni kenapa, Man? Daripada mana ni? Ya Allah, berpeluh-peluh macamnya kena kejar dengan anjing. Ustaz tu laju berbenar perginya. Penat saya kejar. Macam lalu rumah Ustaz tu lari. Tak ada, ni Ustaz nak pergi jumpanya Usop Welcha. Katanya nak minum ngopi sementara nak tunggu masuk waktu. Oh. Nak join sekali? Jom. Tak apalah Ustaz. Ustaz, saya nak pinjam masa Ustaz sikit boleh tak? Boleh. 1 jam RM50. Dulu. Oh, serius Ustaz? Serius. Cuba kamu fikir, Man. Kalau kamu nak pergi tadas awam kan, kamu nak buang hadiah besar, makcik tu menahan kamu, betul tak? Minta berapa sen? 50 sen. 50 sen Ustaz. Ustaz murah aja. 1 jam RM5 pula, RM50. Takkan tak ada diskaun Nak Ustaz? Nak diskaun 1 jam RM50. Kalau 2 jam kira-kira RM100. Ustaz jual apa ni? Tak adalah Ustaz. Tak adalah, Man. Ustaz gurau je lah. Meh, duduk. Sila. Ustaz nak pergi jumpa Ustaz Weja lah. Kamu nahan Ustaz. Ini apa tadi kamu nak nanya apa? Ni Ustaz. Saya ingat saya nak wakaf lah Ustaz. Wakaf. Kamu nak wakaf apa? Saya nak wakaf ni Ustaz. Besar bagnya apa ni? Kenapa Ustaz pandang saya macam tu? Roti John. Betul lah. Saya nak wakaf roti john ni. Dalam kereta saya tu ada banyak lagi roti john. Ada lagi 2 beg plastik. Saya nak bagi makan dekat jemaah-jemaah kat masjid lepas maghrib nanti. Kenapa Ustaz tak boleh ke? Apa kena dengan kamu ni? Minta maaf lah ni Ustaz cakap sikit. Ini, Man, bukannya namanya berwakaf. Ini dikategorikan sedekah. Bukan wakaf ni. Iya ke? Bukan ke wakaf tu boleh buat apa-apa je? Iyalah. Ini amalan sedekah. Wakaf lain sikit. Harta yang hendak kamu wakafkan itu perlulah harta yang dapat dimanfaatkan secara berterusan. Dan dari sudut fizikalnya pula, takkan susut. Dan daripada awal harta itu diwakafkan sehingga akhirnya. Dan kena ingat, harta itu tidaklah dimiliki mana-mana individu. Maksudnya kalau kita nak wakaf makanan ni bukanlah macam kita duk wakaf tanah, pembinaan masjid, tahfiz, Al-Quran tu saya. Rupanya saya punya kefahaman lain Ustaz. Tak apalah. Ini apa tu orang macam kamu Ustaz dah jumpa banyak dah. Ini kalau orang putih tu cakap. Ni, Konfusius. Konfusius. Kamu Konfusius lah ni. Tak apa, tapi kamu bertanya bagus. Alhamdulillah. Confused. Itulah Ustaz cakap ni. Confused. Kamu confused. Tapi kamu bagus. Kamu bertanya dulu. Kalau orang tu tak tahu kan. No, Konfusius. Ustaz dia dulu cakap Konfusius tu. Itulah. Saya ingat kan sama je dua benda tu. Lain. Tak sama. Bila orang dah Konfusius kan. Ini makanan pun nak diwakafkan. Dan ada pula orang ingat kalau nak wakaf ni perlulah wakaf apa? Tanah. Pondok masjid. Al-Quran. Padahal banyak lagi, Man. Yang penting, ikut syarat yang Ustaz cakap tadilah. Boleh tak Ustaz terangkan lebih terperinci syarat tu, Ustaz? Sebab saya dapat tangkap sikit-sikit je tadi, Ustaz. Kamu tanya ni, rukun berwakaf ada berapa? Ada 4. Tu 2. Tu lagi kat sini. Saya kena dengan Ustaz. Pandailah. Mana kamu tahu ada 4? Ustaz tak bagi tahu? Ke kamu dah tahu ni? Saya teka je, Ustaz. Betul ke? Betul. Kamu memang insan terpilih. Ada 4 ni. Take note. Bawa ada pen. Tak ada, tak apa. Saya ingat.
Rukun yang pertama. Yang pertama, Ustaz. Wakif. Akif. Kawan saya tu, Ustaz. Wakif. Akif tu anak pulu kampung. Wakif. Wakif. Kamu jangan main-main, kena sumpah nanti. Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Wakif, Ustaz. Wakif. Yang kedua, Maukuf. Maruku. Itu Apa kamu cakap tadi? Maruku. Maruku tu yang Ustaz tangkap kamu semalam dekat belakang masjid tu dengan siapa lagi seorang? Dengan Ustaz kan semalam? Yang ketiga, Maukuf alaih. Maukuf alaih. Dan yang keempat? Yang keempat, Ustaz? Sarah. Ini yang Ustaz cakap dengan saya semalam tu. Kamu semua ni jangan buat perkara-perkara. Ini semua lara ni, lalai. Ustaz marah saya semalam. Dah betul lah tu. Tapi yang lara tu kamu. Ustaz cakap Sarah, bukan Lara. Sa dengan la jauh. Sarah. Sarah. Itu rukun berwakaf kamu. Kena ingat ada 4 tu. Oh. Hafal. Tapi Ustaz, kalau rukun-rukun wakaf ni tak cukup, boleh tak kita wakaf, Ustaz? Dia contoh macam ni lah. Kalau kamu nak berkahwin, nak buat majlis kendi berkahwin, isteri kamu tu tak ada dekat atas pelamin. Jadi bolehkah kamu teruskan? Kalau macam tu, kalau roti john saya ni tak boleh diwakafkan, Ustaz, apa benda yang boleh diwakafkan, Ustaz? Sama juga seperti syarat yang Ustaz cakap tadi. Tak apalah, dah lalang kamu tanya ni, Ustaz jelaskan lebih terperinci ya. Ustaz. Yang pertama, harta yang hendak diwakafkan itu perlulah secara berterusan. Dan dapat dimanfaatkan secara berkekalan. Dan yang kedua, perlu mempunyai nilai mengikut syarak. Nilai mengikut syarak. Dan dapat dikekalkan lah. Dah seperti contoh kamu bagi tadi. Apa tadi kamu bagi contoh tadi? Tanah. Minat masjid. Ustaz Tafiz. Lagi satu, saham. Saham pun boleh diwakafkan, Ustaz? Boleh. Janji harta yang diwakafkan itu boleh dipindah milik hartanya. Dan bukanlah harta yang ditahan seperti harta orang muflis, harta anak yatim. Juga ini, harta yang diwakafkan itu kan hendaklah apa? Hendak apa, Ustaz? Hendaklah. Hendaklah dapat diwakafkan, dapat berkekalan lah macam Ustaz cakap tadi. Itulah kamu kena tahu benda-benda ni. Janganlah ingat sedekah dengan wakaf tu tak sama. So maksudnya lain. saya dah tahulah kenapa roti john saya ni tidak boleh diwakafkan. Kerana manfaatnya tak tahan lama, Ustaz. Betul tak? Betul. Bijak, tepat, intelijen. Kalau macam tu, Ustaz, roti john ni saya sedekahkan Ustaz je lah. Dengan jemaah-jemaah yang lain dekat surau tu nanti. Bolehlah Ustaz makan nanti lepas maghrib. Okey, Ustaz. Kalau macam tu saya dah tukar term, Ustaz. Wakaf kepada sedekah. Boleh tak, Ustaz? Ikut kamu lah, Man. Janji kamu bahagia. Tak apalah, saya pergi surau dulu lah, Ustaz. Tadi kamu bagi Ustaz. Tak apalah, saya bawakan lah. Yelah, kamu letak dulu kat depan pintu surau tu. Nanti adalah tu hamba Allah ambil. Semoga kamu dapat pahala ya. Terima kasih, Ustaz. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Ya, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man. Mana le Sok Welcha ni kata nak menunggu aku. Aku yang menunggu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Okey. Alhamdulillah kita tengok kisah tadi. Kekeliruan seperti itu, sedekah, wakaf masih lagi wujud dalam kalangan masyarakat kita. Jadi saya nak tanya Tia lah. Tia, mungkin Tia boleh kongsi sedikit pengamatan Tia. Sejauh mana orang kita ni, dia faham wakaf tu macam mana? Tambah-tambah wakaf kontemporari lah kita sebut, Prof. Wakaf kontemporari ni macam wakaf amanah saham tadi. Dan macam mana kalau kita tengok orang dulu, dia hanya sebut wakaf-wakaf tentang sekolah, masjid dan sebagainya. Betul. Tapi hari ini ada wakaf ini amanah. Bahkan ada wakaf tunai, cash. Saya tak pastilah berapa ringgit minima kan. Ada setengah orang RM1 minima. Ada setengah orang RM5 minima, RM10 minima. Maksudnya boleh. Jadi mungkin Tia boleh kongsikan dengan kita macam mana yang digambarkan dengan wakaf kontemporari ini. Orang kita ni macam mana? Dia faham tak faham? Rasa-rasa Tia. Jujur sebenarnya Tia pun tak faham. Baru faham kan. Memang orang akan fikir kalau cakap wakaf je, orang muda ni fikir, oh ini biarlah mak saya lah buat, bapak saya lah buat kan. Saya belum lagi ni. Orang akan fikir kalau wakaf ni tunggu orang dah berusia dulu sikit baru nanti berwakaf. Padahal sebenarnya kan macam yang kita tengok tadi, macam kita pendengaran Prof tadi, banyak juga sebenarnya kalangan orang muda ni mereka sebenarnya dah ada income sendiri dan sebenarnya mereka dah boleh plan awal kan. Tapi itulah tadi, mungkin mereka tak faham atau mungkin mereka masih kurang
ilmu pendedahan yang wakaf tu ternyata boleh tunai. Orang akan fikir, betul ke boleh? Masih iya ke? Macam itulah Prof. So apa nak buat ni Prof? Sebab tu kita kata wakaf ni sebenarnya kita kena masukkan dalam salah satu daripada financial planning kita. Ya. Bila kita menguruskan harta kita kan. Memanglah kita kata zakat tu yang wajib kita masukkan kan. Tapi selain daripada zakat tu sebenarnya yang sunat ni pun kita kena masukkan. Sedekahnya, wakafnya dan sebagainya kan. Itu semua tu penting kita kata untuk kita masukkan sebagai sebahagian daripada perancangan keuangan kita. Sebab dalam zaman moden ni alhamdulillah kita kata macam-macam apps lah yang kita boleh gunakan dan sebagainya kan. Macam-macam cara, maklumat kita dah ada. Dan bila kita melanggan unit amanah pun dah ada platform yang boleh kita gunakan. Dan kami di ASNB kita had minimum untuk kita berwakaf ialah untuk unit amanah harga tetap dan harga berubah ataupun harga silam ialah RM1,000 RM1,000 dan untuk unit amanah harga berubah ataupun harga kehadapan ialah 1,000 unit. Okey. Yes. Okay. Jadi tapi untuk maksimum kita tak ada maksimum lah. Unlimited. Kalau nak bagi lebih banyak lebih bagus lah kita kata insya-Allah saham akhirat kita. Tapi pada masa yang sama kita kena tahulah tanggungjawab kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita dan sebagainya kan. Jadi itu kita kata dan keistimewaan kita kata orang yang berwakaf ni juga ialah mereka akan mendapat layak untuk mendapatkan pengecualian cukai. Yang tu ramai nak dengar tu. Bila nak file cukai tu kalau dah ada wakaf, bolehlah kan masukkan maklumat itu. Bila kita sekarang ni musim orang masuk file cukai sekarang dari kan nak tutup dah bulan depan kita kata. Masukkan sekali bila kita wakaf tu masukkan sekali. Kata kita dah wakaf berapa amount dia, dia diberikan pengecualian cukai insya-Allah. Jadi Tia macam itulah Tia sebenarnya bukan setakat Tia, ramai kat luar sana. Betul. Dia tak dapat maklumat. Bukan tak dapat maklumat banyak mungkin tapi kita punya pandangan dia masih lagi berada pada peringkat saya tak sebut klasik tapi itu sebenarnya Prof. Betul. Yang mengakar dekat hati masyarakat. Sedangkan kita pernah dengar kisah wakaf baju perang, kuda perang zaman Nabi zaman sahabat. Dan sahabat ni dia sangat bijak dalam menguruskan kewangan bukan setakat dunia tapi akhirat. Mungkin Prof nak bagi sedikit nasihat kepada orang yang ingin berwakaf dengan wakaf ASNB ni. Silakan. Bersegeralah. Khususnya kita kata kepada mereka yang dah ada akaun amanah saham kita kata, maka inilah peluang yang terbaik kita kata institusi yang mempunyai kemampuan yang baik untuk menguruskan saham wakaf kita dan insya-Allah kita kata kebajikan itu akan berterusan di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Jadi sama-samalah kita ambil peluang ini khususnya kita kata di dalam bulan Ramadan. Tak lama dah Ramadan nak habis dah. Kan? Yang mana amalan yang kita lakukan berlipat kali ganda. Jadi kita usaha kita kata untuk buat yang terbaik dan insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik. Jangan fikir bila kita bagi 1,000 tu akan kurang. Kan? Sebab tu Nabi kata manaqasa malun min sadaqah. Kan? Mana tu harta tak berkurang dengan sedekah. Sebab apa? Sebab Allah akan bagi daripada jalan yang lain insya-Allah. Ganjarannya yudha'ifu liman yasha. Allah boleh lipat gandakan lagi. Dividen tak tahu berapa banyak lah kalau dapat di pahala di akhirat ni dengan wakaf ni. Jadi Tia pula mungkin Tia nak nasihat kepada kawan-kawan ke, rakan-rakan artis ke ataupun dekat masyarakat di luar sana khususnya tentang wakaf ni. Okey, so untuk Tia yang dah mendengar daripada awal sampai hari ini kan, Tia sendiri pun rasa teruja juga ketika kita punya muda-muda juga yang tak tahu, dia lebih tahu tentang wakaf. Dan bagi Tia, selain kita bersedekah, kita bayar zakat dan alangkah bagusnya juga untuk kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk kita buat saham di akhirat pula. Dan macam Prof dan juga Tia pernah dengar kan, Prof dengan Imam, kalau kita sebenarnya harta sebenar kita ni adalah yang apa yang kita bagi ke orang sebenarnya. Betul Prof, maksudnya adalah yang kita salurkan. Jadi kepada semua kan yang tengah menonton, bagi Tia planning dari sekarang dan juga pilihlah wakaf yang mana yang you all rasa sebenarnya okey, ini saya boleh buat ni. Kalau kita tak boleh nak wakaf yang besar, kita boleh bermula daripada wakaf tunai.
Tu dia bermula dengan wakaf tunai. Itu cadangan yang menarik sebenarnya. Mula dengan wakaf tunai, betul. Kalau nak fikir nak kena ada tanah dulu berapa kandung. Berapa tahun. Lagi lah cerita dia. Dan yang paling menarik bila Prof sebut tadi tentang apps. Tentang tak payah tunggu-tunggu. Tambah-tambah ni bulan Ramadan. Nabi SAW ajwad, sangat bersungguh. Seumpama mirihal mursalah. Seumpama angin yang berterbangan. Bayangkan angin berterbangan sampai ke penonton di rumah dengan pegang handphonenya. Dulu susah kena start enjin motor dulu, pergi pejabat dulu agama, nak wakaf mana satu. Sekarang dengan handphone, dengan apps, anda buka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah insya-Allah kita wakaf dengan apa yang telah tersedia di hadapan kita. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan, tapi saya nak minta kesimpulan, tapi kita berehat seketika. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bicara Maqasid PNB. Hari ini kita cerita tentang wakaf amanah saham ASB. Jadi sebenarnya Prof, memang saya pun banyak benda saya nak tanya ni tentang wakaf tunai ni. Benda baru Prof. Kan? Tapi kita dah sampai ke penghujung Prof. Jadi Prof mungkin boleh bagi satu kesimpulan Prof. Ya, orang muda kata padu babe. Memang kalau kena sekali ni memang orang nampak alhamdulillah. Kami tak sabar dah pegang handphone ni. Kami wakaf terus insya-Allah. Silakan Prof. Okey, kita kata peluang untuk kita melakukan yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Kita kata kita dah dengar tadi kan bahawa keistimewaan wakaf ni ianya berterusan. Satu yang berterusan, dunia kita dapat, akhirat pun kita akan dapat insya-Allah. Dan lepas ni kita kata tak kiralah apa ni, kalau yang belum download apps ASNB tu boleh download kan, dan buka apps tu kat depan sekali dah ada wakaf, tekan wakaf tu dan buatlah pilihan yang terbaik untuk kita mewakafkan apa yang diberikan oleh Allah Taala. Harta ni harta Allah pinjamkan pada kita je. Kan Allah pinjamkan pada kita untuk kita berkongsi dengan yang lain. Bila kita wakaf insya-Allah perkongsian, dengan perkongsian itulah insya-Allah akan datangnya keberkatan untuk kita dalam kehidupan kita. Insya-Allah Allah akan berikan keberkatan kepada kehidupan kita. Keberkatan kepada kehidupan. Tia, silakan. Yes. Okey, so Tia juga nak ucapkan terima kasih juga kepada Prof dan Imam Muda yang telah bagi penjelasan kan kepada Tia yang kaum-kaum muda ni untuk lebih tahu manakah pilihan terbaik kan, adakah kita nak buat sekarang ataupun nanti. Tapi bagi Tia sebenarnya lebih cepat lebih baik. Jadi kalian boleh teruskan sedekahkan atau wakafkan rezeki ataupun rezeki kita untuk berkepanjangan di akhirat nanti insya-Allah. Berkepanjangan di akhirat nanti. Itulah yang sebenarnya kita harapkan. Ini pelaburan yang pasti dan pasti, ganjarannya sangat besar dan kita harapkan mungkin dengan sedekah ini, dengan wakaf ini, Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Inilah namanya wakaf ataupun sedekah. Jadi sebenarnya Prof, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni dia selalu bisik-bisik dekat atak kita, dekat hati kita. Kamu bagi, kamu jatuh miskin. Tetapi tidak sebegitu kata Allah SWT. Jadi insya-Allah kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof Dr. Muhammad Akram Laldin dan juga Tia Arifin di atas perkongsian pada hari ini. Dan kita jelas, clear, bermacam-macam inovasi yang diwujudkan hari ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita umat Islam terus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepadanya. Ambil peluang ini di bulan yang mulia untuk terus mempersiapkan diri kita menghadapi negeri abadi nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah mati seorang manusia, maka terputuslah baginya amalan pahalanya, melainkan amalan yang tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Renung-renungkanlah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad.